Burnout di tempat kerja merupakan situasi di mana stres yang berpanjangan dan keterlaluan yang berpunca di tempat kerja. Selalunya ia berlaku dalam tempoh yang lama, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Dan burnout ini boleh berpunca daripada individu di tempat kerja atau bebanan kerja itu sendiri. Contohnya, rasa penat yang keterlaluan pada hujung waktu bekerja merupakan antara gejala-gejala yang menunjukkan seseorang itu mengalami burnout, dan dia juga mungkin berasa tidak connected, tidak berhubung dengan rakan sekerja atau dengan pelanggannya, ya. Dan kemungkinan juga seseorang itu berasa tidak puas hati dengan hasil kerja walaupun dia telah memberikan semua yang terbaik ataupun telah mencuba berulang-ulang kali. Dan dia juga mungkin berasa tidak pasti tentang hala tuju kerjayanya. Semua ini menunjukkan seseorang itu mungkin mengalami burnout di tempat kerja, ditambah pula dengan gejala-gejala yang lain seperti berasa letih, lesu, sakit kepala, mudah marah, kemurungan, sukar tidur atau mungkin juga kerap rasa berdebar-debar. Terdapat terlalu banyak punca burnout di tempat kerja ini, ya. Salah satunya ialah tidak mampu mengawal perkara-perkara yang berkaitan dengan bebanan di tempat kerja. Contohnya tentang deadline, tentang kerja, beban kerja, skop kerja dan juga tentang jadual kerja. Seterusnya ialah ia mungkin berpunca daripada persekitaran tempat kerja yang tidak sihat. Contohnya mempunyai rakan-rakan yang suka membodek ataupun mempunyai ketua yang tidak mempunyai empati, ketua yang suka micromanage, iaitu ingin mengawal sehingga sekecil-kecil kerja, ya. Antara punca lain ialah seseorang itu terlalu inginkan kesempurnaan. Memang betul kita memang perlu melakukan sesuatu dengan sempurna, tetapi jika terlalu mengharapkan kesempurnaan, itu mungkin akan menjejaskan, akan membebankan fikiran dan akan menambahkan lagi beban kerja. Salah satu lagi punca yang menyebabkan burnout ialah tidak pasti tentang apa yang diinginkan, tidak pasti tentang hala tuju kerjaya. Dan juga mungkin tidak pasti tentang apa yang diharapkan daripada diri pekerja itu sendiri. Contohnya, jika tiada job description yang betul, job description yang khusus, menyebabkan pekerja itu tidak mempunyai panduan dalam menyelesaikan tugasnya. Seterusnya ialah tidak wujud work-life balance. Seseorang itu terlalu fokus, terlalu mementingkan kerjayanya sehingga mengabaikan aspek-aspek lain dalam kehidupannya, mengabaikan keluarga, mengabaikan hubungan sosial dan mengabaikan tahap kesihatannya sendiri. Semua ini akan menyumbangkan kepada burnout di tempat kerja. Apakah komplikasi jika berlakunya burnout di tempat kerja ini? Yang pertama sekali, tentunya ia akan menjejaskan kesihatan fizikal. Stres yang keterlaluan boleh menyebabkan berasa letih dan lesu, dan ia juga boleh meningkatkan meningkatnya risiko penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan juga mungkin boleh menyebabkan kematian pada usia yang muda. Seterusnya, burnout di tempat kerja juga boleh menjejaskan kesihatan mental. Seseorang itu mungkin akan mengalami kemurungan, rasa cemas yang keterlaluan atau anxiety dan juga mungkin mudah marah. Apabila kesihatan mental seseorang itu terganggu, ia juga mungkin akan menjejaskan perhubungannya dengan individu lain. Apabila mengalami gangguan dalam hubungan sosial, seseorang itu mungkin sudah tidak dapat menerima keadaan ini lagi dan ia mungkin akan terjebak dalam penyalahgunaan substan, penyalahgunaan bahan-bahan seperti dadah ataupun alkohol, dan seseorang itu mungkin akan dipinggirkan oleh kawan-kawan dan keluarganya sendiri. Dari aspek profesion pula, apabila mengalami burnout yang keterlaluan, seseorang itu mungkin akan mengalami keadaan tidak berpuas hati dengan profesionnya sendiri. Mungkin ingin mencari kerja lain atau mungkin ingin bersara lebih awal. Semua itu ada mempunyai implikasi kewangan dan juga implikasi sosial terhadap seseorang itu. Selain itu, dari aspek profesion, individu yang mengalami gejala burnout yang keterlaluan dan mengalami komplikasi daripadanya mungkin akan dipinggirkan oleh rakan-rakan setugas dan dia mungkin tidak dapat menjalankan tugas yang baik.
Semua ini akan menyebabkan pembaziran kepada sumber syarikat. Cuba bayangkan seseorang pekerja itu tidak mempunyai produktiviti, tidak menunjukkan produktiviti yang bagus seperti yang diharapkan oleh syarikat. So ini mungkin akan menyebabkan seseorang itu melakukan banyak kesalahan, melakukan delay, terdapat menyerahkan tugasnya dan juga tidak fokus. Semua ini akan menyebabkan pembaziran kepada sumber syarikat. Di sini kita dapat lihat terlalu banyak komplikasi dan juga akibat daripada burnout di tempat kerja. Oleh itu, langkah yang terbaik semestinya ialah pertama sekali elakkan burnout daripada berlaku. Bagaimana untuk mencapai ini? Semestinya ia sukar tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Pertama sekali, seseorang pekerja itu perlu menyedari keupayaan dan limitasi dirinya sendiri. Jangan terlalu cuba untuk menggembirakan orang lain sehingga mengabaikan diri sendiri. Ada benda yang tidak dapat dilaksanakan sendiri. Oleh itu, dapatkan bantuan, berbincang dan berusaha untuk cuba memperbaiki diri dengan mempelajari selok-belok dalam menyelesaikan tugasan tersebut. Namun, perlu disedari bahawa diri kita mempunyai limitasi yang tersendiri dan kita perlu mengharapkan mendapatkan bantuan insan lain dalam menyelesaikan sesuatu tugasan yang kita tidak dapat laksanakan sendiri. Yang kedua ialah belajar untuk berkata tidak. Kita tidak perlu mengharapkan untuk menggembirakan seseorang dengan hanya menerima sahaja apa-apa tugasan yang diberikan. Jika kita sendiri sudah mempunyai terlalu banyak tugasan yang agak sukar untuk diselesaikan dalam tempoh waktu yang diberikan. Jika kita mampu berkata tidak, ia akan mengelakkan kita daripada meneruskan ataupun mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya bukan lagi di bawah skop kerja kita. Yang ketiga ialah jangan peduli dengan kata-kata orang. Sebab kata pepatah, mulut tempayan tidak boleh ditutup. Apabila kita mula menunjukkan sikap menyayangi diri sendiri seperti menolak tugas yang bukan tanggungjawab kita dan melakukan tugas hanya dalam waktu bekerja, maka mungkin akan wujudnya kata-kata sumbang di belakang kita. Abaikan. Selagi kita tidak melakukan apa-apa kesalahan, selagi kita sudah mampu memberikan tugasan ataupun hasil kerja yang terbaik, abaikan sahaja apa-apa yang diperkatakan oleh orang lain tentang diri kita. Bagi pihak majikan pula, antara langkah-langkah yang perlu mereka lakukan untuk mengelakkan gejala burnout di tempat kerja di kalangan para pekerja mereka ialah mereka perlu menyedari tentang risiko-risiko yang mungkin wujud ataupun tanda-tanda awal yang berlaku di kalangan para pekerja mereka yang mengalami burnout. Iaitu mereka perlu menyediakan ruang dan peluang untuk para pekerja ini menyalurkan untuk ruang bagi para pekerja mereka ini mempunyai masa bagi diri mereka sendiri supaya mereka dapat menyalurkan segala emosi ataupun segala penat lelah mereka ke arah yang lebih baik. Cara tidak langsung, apabila para majikan menyedari dan memberikan ruang dan peluang bagi para pekerja ini untuk memperbaiki gejala burnout mereka di tempat kerja, para majikan sendiri semestinya akan mendapat semula produktiviti yang diharapkan daripada para pekerja mereka yang telah dapat berehat seketika daripada kerja-kerja yang telah diberikan. Elakkan gejala burnout di tempat kerja kerana ia mungkin menjadi bara dalam diri para pekerja dan seterusnya akan menjejaskan prestasi syarikat dan juga masa depan sesebuah syarikat itu.